Selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan GGTG ingin membentangkan tentang ciri-ciri peradaban dan jangka hayat tamadun India. So, saya akan mulakan dengan fungsi raja dalam politik. So, seperti yang kita tahu, terdapat dua badan yang besar yang bertanggungjawab untuk melantik seorang raja, iaitu Sabha dan Samiti. Kedua-dua majlis ini akan memberi sokongan kepada raja untuk memerintah sebuah kerajaan. So, antara fungsi raja ialah memberi perlindungan kepada rakyat daripada serangan luar. Seterusnya, memelihara peraturan masyarakat dan kehidupan yang wajar mengikut warna syrama, iaitu peringkat kasta. Mengikut peringkat kasta, yang atas sekali merupakan Brahmin, iaitu golongan pendidik. Seterusnya ialah golongan Kshatriya. Mereka merupakan golongan pertahanan. Seterusnya ialah golongan Vaishya, iaitu mereka merupakan golongan pedagang, peniaga dan sebagainya. Dan akhir sekali ialah golongan Shutra, iaitu mereka merupakan golongan pekerja. So, sesiapa yang melanggar kasta ni, peraturan kasta, mereka dilarang untuk bergaul dengan mana-mana masyarakat. Seterusnya saya akan memberikan kepada rakan saya. So fungsi raja yang ketiga adalah memelihara sistem keluarga. Untuk sistem keluarga ni, mereka tak semestinya hanya menjaga sistem keluarga, mereka juga akan menjaga golongan-golongan yang tak berkeluarga seperti anak yatim piatu dan janda. Yang keempat adalah menjaga golongan miskin, supaya golongan-golongan yang kaya tidak akan mengambil kesempatan terhadap mereka. Seterusnya, fungsi raja yang kelima adalah untuk melindungi agama. Macam mana? Dengan memberikan bantuan kewangan kepada Brahman dan juga kuil-kuil. Jadi golongan Brahman ni adalah golongan agama yang menduduki tempat yang tertinggi dalam hierarki sosial dalam India, dalam sistem kasta. Dan seterusnya, raja juga bersedia menerima aduan daripada rakyat dan menghadirkan diri di halayak ramai seperti kunjungan-kunjungan negeri bersama pembantu, tentera dan isteri-isterinya. Jadi pembantu yang dikatakan ini bergelar mantri palishad ataupun cuma mantri, dan mereka menolong semasa kecemasan, hal-hal kecemasan. Jadi raja juga merupakan ketua pendamping kerajaan, ketua hakim, penggubal undang-undang dan juga ketua tertinggi bagi tentera. Dan badan-badan yang terdiri daripada pegawai yang mengendali hal ehwal pentadbiran adalah dipanggil Bikaya. Jadi kelas-kelas pegawai tersebut adalah contohnya pegawai daerah, mereka dipanggil agronomi, dan pesuruhan jaya bandaran, mereka dipanggil astronomi, dan badan-badan yang mengendalikan hal ehwal ketenteraan. Jadi pegawai daerah bertanggungjawab dalam memungut cukai, mengukur tanah, mengawasi kerja-kerja pengairan, mengawal paras-paras air, kerja-kerja pendaftaran kelahiran dan kematian, mengawasi pengeluaran barang-barang perdagangan dan juga hal ehwal orang asing. Jadi untuk fungsi seterusnya, rakyat di tamadun India ini akan bekerjasama untuk membuat ekspedisi memburu. Tujuannya untuk menyara diri dan juga mengumpul makanan. Jadi ekspedisi ini biasanya akan diketuai oleh salah satu raja pada tamadun tersebut, iaitu Chandragupta Maurya. So, raja juga amat menggalakkan pengembangan kesusastraan dan juga kesenian. Bagi pengembangan kesusastraan di sini merujuk kepada kesusastraan Indo-Arya seperti Vedic, Epic, Mahabharata, Epic Ramayana dan juga lain-lain. Tak lupa juga pada kesusastraan Dravida dan juga kesusastraan Sangam. Bagi pengembangan kesusastraan pula, yang disebut adalah seperti seni bina, seni ukir dan lukisan, seni muzik dan juga seni halus.
Okay, so untuk bahagian politik seterusnya iaitu wilayah. Wilayah akan ditadbir oleh Governor dan gelaran bagi Governor dipanggil sebagai Nagaraka, dan Governor yang mentadbir wilayah akan dipilih oleh Raja, dan biasanya Governor itu terdiri daripada ahli keluarga diraja ataupun akan dilantik oleh Raja. Jawatan Governor ini akan diwarisi turun-temurun oleh keluarga tersebut, dan ketua daerah yang menjadi pengutip cukai dan juga penjaga keselamatan akan dilantik oleh Governor tersebut. Sekian. Sekarang saya akan menjelaskan tentang daerah. Ketua daerah selalunya dilantik oleh Nagaraka, iaitu Governor. Ketua daerah juga digelar sebagai agronomi. Tanggungjawab pegawai daerah ialah memungut cukai, mengukur tanah, mengawasi kerja-kerja pengairan, mengawal paras-paras air, kerja pendaftaran kelahiran dan kematian dalam daerah itu, dan mengawasi pengeluaran barang-barang perdagangan dan urusan denda dan hal ehwal orang asing. Oleh kerana tanah jajahan dinasti Maurya sangat luas, maka Catragupta telah melantik pegawai-pegawai ini untuk menjaga dan mengurus wilayah dan daerah tersebut. Okey, akhirnya saya akan terangkan tentang kampung. Kawasan daerah dipecahkan kepada beberapa kampung kecil yang diketuai oleh Gramini. Gramini adalah gelaran ketua kampung pada zaman tersebut, dan Gramini akan dibantu oleh 2 orang pegawai. Kampung ini dibahagikan kepada 30 unit yang diketuai oleh seorang wakil setiap satu dan menjadi ahli majlis kampung masing-masing. Terima kasih.